أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi alhamdulillah kita bertemu kembali dan seperti biasa hari ini kita insya-Allah kita akan baca kitab hadis-hadis pilihan Ahadisun Muntakhabah. Jadi insya-Allah seperti biasa sebelum kita mula pengajian kita, mari sama-sama kita betulkan niat kita, apa tujuan kita dengan hadis-hadis Nabi. Pertama, untuk kita niat untuk mendapat keridaan Allah SWT. Yang kedua, untuk memperbaiki diri. Yang ketiga, untuk menuntut ilmu. Yang keempat, untuk sampaikan pada orang lain. Dan yang kelima, kita niat dakwah kerana Allah SWT. Jadi saya beri masa 10 saat untuk kita niat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada hari kita masuk tajuk ikhlas. Bab ikhlas, tajuk ihtisab. Melakukan amalan dengan penuh keyakinan terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala di samping gemarkan pahala dan ganjaran. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ittaba'a janazata muslim imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yufrawa min dafniha fa innahu yarji'u min al-ajri bi qiratain kullu qiratin mithlu Uhud wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an turfan fa innahu yarji'u bi qirat. Rawahul Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengiringi jenazah seorang Islam dengan yakin terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala serta gemar terhadap ganjaran dan kelebihannya, dan dia terus berada bersama jenazah itu sehingga ia selesai disembahyangkan dan dikebumikan, maka dia akan pulang membawa pahala sebanyak 2 qirat. Setiap qirat adalah menyamai gunung Uhud. Sementara sesiapa yang pulang setelah menyembayangkan jenazah sahaja, yakni tidak menunggu sehingga jenazah dikebumikan, akan pulang dengan membawa pahala sebanyak 1 qirat. Hadis riwayat Bukhari. Diulangi, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengiringi jenazah seorang Islam dengan yakin terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala serta gemar terhadap ganjaran dan kelebihannya, dan dia terus berada bersama jenazah itu sehingga ia selesai disembahyangkan dan dikebumikan, maka dia akan pulang membawa pahala sebanyak 2 qirat. Setiap qirat adalah menyamai gunung Uhud. Sementara sesiapa yang pulang setelah menyembahyangkan jenazah sahaja, yakni tidak menunggu sehingga jenazah dikebumikan, akan pulang dengan membawa pahala sebanyak 1 qirat. Hadis Al-Bukhari. Keterangan, 1 qirat bersamaan dengan 1/12 dirham
Oleh sebab pada masa itu upah pekerja diberi mengikut kiraan kirat, maka dalam hal ini pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah menggunakan lafaz kirat. Di samping itu baginda sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahawa kirat itu bukanlah kirat dunia, sebaliknya ia adalah ganjaran kirat akhirat yang lebih besar daripada kirat dunia, sebagaimana besar dan hebatnya gunung Uhud. Ma'aniful hadis. Hadis seterusnya insya-Allah kita dengar. An-Nabi Darda radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah qala ya Isa inni ba'itsu min ba'dika ummah in asabahum ma yuhibbun hamidullah wa in asabahum ma yakrahun ihtasabu wa sabaru wala hilma wala ilm faqala ya Rabb kaifa yakunu hadha lahum wala hilma wala ilm qala u'tihum min hilmi wa ilmi. Hadha hadis rawahul Mustadrak al-Hakim. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Nabi Isa alaihi salam, wahai Isa, sesungguhnya aku akan utuskan satu umat selepas kamu, sekiranya mereka mendapat apa-apa yang mereka sukai, yakni nikmat dan kebahagiaan, maka mereka akan mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya mereka ditimpa perkara-perkara yang mereka tidak sukai, yakni musibah dan kesusahan, maka mereka akan mengharapkan ganjaran pahala menanggung kesusahan itu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan bersabar menanggungnya, sedangkan mereka tidak mempunyai sifat hilm, yakni lemah lembut dan bersedia menanggung kesusahan, dan tidak juga ilmu. Nabi Isa alaihi salam bertanya, wahai Tuhanku, jika mereka tidak mempunyai ilmu dan hilm, maka bagaimana mungkin mereka dapat bersabar dan mengharapkan ganjaran? Allah Subhanahu wa taala menjawab, aku akan memberikan kepada mereka hilm dari hilmku dan ilmu daripada ilmuku. Hadis riwayat Hakim. Diulangi, Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Nabi Isa alaihi salam, wahai Isa, sesungguhnya aku akan utuskan satu umat selepas engkau, sekiranya mereka mendapat apa-apa yang mereka sukai, yakni nikmat dan kebahagiaan, maka mereka akan mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya mereka ditimpa perkara-perkara yang mereka tidak sukai, yakni musibah dan kesusahan, maka mereka akan mengharapkan ganjaran pahala menanggung kesusahan itu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan bersabar menanggungnya, sedangkan mereka tidak mempunyai sifat hilm, yakni sifat lemah lembut dan bersedia menanggung kesusahan, dan tidak juga ilmu. Nabi Isa alaihi salam bertanya, wahai Tuhanku, jika mereka tidak mempunyai ilmu dan hilm, maka bagaimana mungkin mereka dapat bersabar dan mengharapkan ganjaran? Allah Subhanahu wa taala menjawab, aku akan memberikan kepada mereka hilm daripada hilmku dan ilmu daripada ilmuku. Hadis riwayat Hakim. Hadis seterusnya insya-Allah. An Abi Umamah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakunu Allah subhanahu ibnu Adam in sabarta wahtasabta inda sadmatil ula lam arda laka thawaban dunal jannah. Allahu akbar. Hadis Ibnu Majah. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, sekiranya kamu kehilangan sesuatu lalu kamu bersabar pada kali pertama dan kamu mengharapkan ganjaran, maka aku hanya akan redha apabila kamu diberikan ganjaran syurga.
Hadis riwayat Ibnu Majah. Diulangi, Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, sekiranya kamu kehilangan sesuatu lalu kamu bersabar pada kali pertama dan kamu mengharapkan ganjaran, maka aku hanya akan redha apabila kamu diberikan ganjaran syurga." Hadis Ibnu Majah. Hadis seterusnya insya-Allah, an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza anfaqa ar-rajul ala ahlihi yahtasibuha fahuwa lahu sadaqah." Riwayat Bukhari. Sayyidina Abu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang berbelanja untuk nafkah ahli keluarganya dengan niat untuk mendapat ganjaran, maka dengan perbelanjaan itu dia akan mendapat pahala sedekah. Hadis Sahih Bukhari. Diulangi, Sayyidina Abu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang berbelanja untuk nafkah ahli keluarganya dengan niat untuk mendapat ganjaran, maka dengan perbelanjaan itu dia akan mendapat pahala sedekah. Hadis Sahih Bukhari. Hadis akhir insya-Allah, an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fami imra'atik. Riwayat Bukhari. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa-apa sahaja yang kamu belanjakan dengan niat mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kamu akan mendapat ganjarannya, hinggakan suapan yang kamu suapkan ke dalam mulut isterimu pun akan diberikan ganjaran kepadamu. Hadis Sahih Bukhari. Ulangi, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa-apa sahaja yang kamu belanjakan dengan niat mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kamu akan mendapat ganjarannya, hinggakan suapan yang kamu suapkan ke dalam mulut isterimu pun akan diberikan ganjaran kepadamu. Hadis Sahih Bukhari. Jadi insya-Allah, alhamdulillah, apa yang kita dengar dapat kita amalkan dan sampaikan kepada saudara kita yang tak ada dalam majlis ini insya-Allah. Dan kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah.